Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Rashidah binti Masaki, AP 210330. Bahagian saya adalah introduction, objektif dan peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kerja meratakan adalah bahagian yang tepat ukur tanah yang melibatkan pengukuran perbezaan ketinggian antara pelbagai titik di permukaan bumi. Ia merupakan langkah penting dalam mencipta peta yang tepat dan huraian undang-undang tanah yang digunakan untuk pelbagai tujuan seperti pembinaan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kepentingan melakukan kerja makmal juga dalam ukur tanah adalah penting untuk mendapatkan ukuran tanah yang tepat dan membolehkan pengukuran perbezaan ketinggian yang tepat. Selain itu, kerja meratakan juga boleh meningkatkan keselamatan. Pengukuran kerja meratakan yang tepat dapat mengurangkan risiko kemalangan dan juga kegagalan infrastruktur. Seterusnya adalah objektif. Yang pertama, objektif yang kami dapat adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsep asas, aplikasi aras serta cara menyimpan dan mengurangkan data aras. Yang kedua adalah untuk mengukur naik dan turun daripada tanda aras benchmark. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan murid mengaplikasikan teknik aras semasa menggunakan instrumen. Dan yang keempat adalah untuk menyemak kebenaran ukuran bacaan tinggi dan rendah dan meratakan data. Seterusnya adalah instrumen use. Peralatan yang kami guna dalam kerja makmal kami. Yang pertama adalah level, kedua tripod, ketiga staff dan keempat adalah bubble staff. Level diletakkan pada tripod untuk mengambil bacaan dan boleh berputar secara mendata. Tripod adalah penting untuk memastikan ia dapat mengambil data yang tepat dan staff digunakan adalah untuk mengukur data tanah yang tepat dan staff bubble digunakan pada staff agar staff berdiri secara menegak dan dapat mengambil bacaan yang tepat. Terima kasih. Seterusnya adalah prosedur. Prosedur kerja makmal ini kami menggunakan alat aras penggunaan alatan seperti staff, tripod dan alat aras. Ini adalah untuk kerja leveling. Di sini terdapat beberapa langkah perlu dilakukan. Yang pertama adalah memasang alat aras. Pertama sekali, alat aras hendaklah dipasang dengan baik. Bolt dan nut yang terdapat pada alat aras hendaklah diletakkan dengan baik pada kaki tripod. Seterusnya, selaraskan alat aras automatik. Selepas alat aras diletakkan dengan betul, pastikan pandangan alat aras adalah lurus dengan memastikan bubble yang terdapat pada alat aras berada dalam posisi yang sepatutnya. Sekiranya bubble tersebut tidak pada kedudukan yang sepatutnya, kemungkinan bacaan pada staff adalah salah. Prosedur yang terakhir adalah lihat bacaan yang terdapat pada staff. Setelah semua peralatan dilaraskan, kerja untuk leveling boleh dijalankan. Pastikan mata dilihat ke dalam teleskop untuk mendapatkan bacaan pada staff. Jika tidak dapat, pengguna boleh melaraskan pada tombol yang terdapat di tepi alat. Seterusnya adalah data. Untuk lab 1 ni terdapat, kita akan kaji dua pandangan, iaitu backside dan foresight, di mana backside adalah pandangan belakang dan foresight adalah pandangan depan. Backside akan menjadi benchmark, iaitu titik pertama yang kita akan lihat menggunakan teleskop ataupun alat aras. Bacaan pertama yang terdapat adalah 1.160 dan bacaan pertama untuk foresight adalah 1.500. Untuk mendapatkan untuk kita mengetahui bahawa keadaan tanah tersebut adalah fall atau rise, kita perlu tolak backside dan foresight. Contoh dekat sini 1.160 tolak 1.500, kita akan dapat mengetahui bahawa keadaan tanah tersebut adalah sedikit menurun, iaitu sebanyak 0.340. Untuk bacaan kedua untuk backside adalah 1.380 dan bacaan kedua untuk foresight adalah 1.225. Di sini adalah contoh keadaan
keadaan tanah tersebut adalah naik, iaitu naik sebanyak 0.155. Dan bacaan ketiga adalah 1.260 dan foresight adalah 1.295. Keadaan tanah tersebut adalah sedikit menurun sebanyak 0.035. Seterusnya adalah bacaan yang keempat untuk foresight adalah 1.295 dan foresight adalah 1.268. Bila ditolak, akan dapat keadaan tanah adalah menaik, iaitu sebanyak 0.07. Seterusnya bacaan yang terakhir adalah 1.335 ditolak dengan foresight 1.363. Kita akan dapat keadaan tanah adalah menurun sebanyak 0.028. Untuk kita mengetahui bahawa mengetahui bahawa apa yang kita buat adalah betul atau tidak, kita akan tolak. Untuk checking, kita akan tolak total of backside minus total of foresight. Kita akan dapat negatif 0.221. Dan seterusnya kita tolakkan total of rise minus total of fall. Kita juga akan dapat negatif 0.21. Apabila kedua-dua keadaan di mana kita akan jawapan tersebut adalah 0.221, maka apa yang kita buat adalah betul. Okay. Akhir sekali, kesimpulan yang saya dapat buat apabila selesai membuat lab 1 adalah yang pertama, land surveyor memerlukan perancangan teliti, ukuran yang tepat untuk menyelesaikan operasi labeling. Yang kedua, kita dapat tahu matlamat kenapa land survey amat diperlukan untuk menyediakan permukaan yang rata sesuai dengan spesifikasi projek. Seterusnya, kerja meratakan tanah adalah untuk merekodkan proses perataan untuk laporan dan rujukan pada masa depan. Yang keempat adalah dapat menjamin asas yang kukuh, menjadikannya lebih mudah untuk dibina, meningkatkan kebersampaian dan menambah baik tarikan estetik di sesuatu kawasan. Dan yang kelima, kami juga dapat belajar tentang skop kerja sebagai juruukur tanah dan kerja lapangan yang telah dilakukan dapat mendedahkan kami dengan perkara yang penting tentang ukur tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Juzaidi bin Kamarudin, bernombor matrik AP210521. So, saya akan membentangkan untuk lab yang kedua. Lab yang kedua ni dilakukan dengan menggunakan ujian dua pasak. Ia dilakukan untuk mengukur perbezaan ketinggian antara dua tempat. Ia membantu untuk mengambil kira sebarang kesalahan instrumen atau pemerhatian dan mengurangkan kelemahan sistematik dalam alat meratakan. So, juru ukur mengukur jarak menegak antara penanda aras dan titik pusingan menggunakan alat meratakan. So, seperti aras automatik atau aras dampi. Juru ukur akan meletakkan alat untuk meratakan pada penanda aras dan melakukan ujian dua pasak dengan mengambil bacaan atau penglihatan pada kaki tangan yang memegang titik pusingan. Titik pusingan ialah titik yang ketinggiannya perlu dikira, manakala penanda aras ialah lokasi kepada dengan ketinggian yang diketahui. And then dengan mengulangi ujian beberapa kali dan mengambil purata keputusan, juru ukur boleh meningkatkan lagi ketepatan ukuran mereka. So, maklumat ini penting untuk pelbagai projek kejuruteraan dan pembinaan, termasuk pembinaan jalan raya, asas pembangunan dan sistem perparitan.
Seterusnya saya akan menerangkan untuk bahagian metod ataupun prosedur yang dilakukan untuk melakukan lab kedua ni. Okey, untuk menjalankan ujian tersebut, kita memerlukan alat merata, and then seperti aras automatik, and then 3 set kaki tangan meratakan dan tripod. Seterusnya, langkah yang pertama, kita perlu menyediakan instrumen yang diperlukan, and then kedua, untuk mendapatkan data, kita perlu letakkan di lokasi yang tertentu untuk mendapatkan bacaan backside, intermediate side, and then foresight. Seterusnya yang ketiga, kita perlu pilih titik pertama secara rawak untuk menjadi main point antara IS, iaitu intermediate side, tetapi masih berada di antara backside dan foresight. Kemudian ambil data yang ditunjukkan pada tahap automatik. Dan yang keempat, alihkan stump kedua atau ke kedudukan pandangan jauh, iaitu foresight, atau pandangan belakang backside, yang berbeza pada penglihatan pertengahan, iaitu pada intermediate side lah. And then yang kelima, letakkan stump ketiga pada kedudukan penglihatan pertengahan, iaitu intermediate side, dan satu lagi pada kedudukan yang rawak. Kemudian yang keenam, ambil data yang dipaparkan, and then oleh tahap automatik, bacaan di dalam teropong yang kita guna itulah. And then akhir sekali, untuk mendapatkan data kedua, ketiga dan seterusnya, kita mengulangi langkah-langkah start daripada kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. So seterusnya, dapat kita lihat ini adalah bacaan yang kami telah ambil untuk calculation rise dan fall method. So kami ambil 5 bacaan yang terdapat backside, intermediate side dan foresight, and then kami terus kira untuk rise dan juga fall. So cara untuk kita checking sama ada bacaan kita betul ataupun tidak, kami menggunakan formula keseluruhan backside tolak dengan keseluruhan foresight. Begitu juga kami buat untuk rise dan fall. Keseluruhan rise dan keseluruhan fall akan ditolak. So apabila bacaan ataupun kiraan itu sama, so bermaksud bacaan yang kami ambil ataupun yang kita ambil adalah betul. Sekian, itu saja untuk lab yang kedua. Seterusnya akan dibentangkan untuk lab yang ketiga. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Elizam, AP 210234. Okey, saya akan membentangkan tentang kerja cut and fill, iaitu lab 3. Okey, pengenalan. Okey, kerja pemotongan dan penambakan adalah teknik yang digunakan untuk membentuk semula permukaan tanah untuk pelbagai projek, termasuklah pembinaan bangunan, pembinaan jalan raya dan pembangunan tanah. Untuk mencapai ketinggian yang dikehendaki, ia melibatkan pemotongan tanah yang sedia ada di beberapa tempat dan penambakan di tempat yang lain dengan tanah yang telah digali. Proses ini penting untuk penyediaan tapak bagi memastikan saliran yang betul dan mewujudkan permukaan yang rata dan sesuai untuk melakukan projek infrastruktur. Dari aspek seperti teknik penggalian, analisis bahan, kestabilan cerun, pemadatan dan faktor persekitaran adalah penting untuk menjayakan pelaksanaan kerja pemotongan dan penambakan. Okey, seterusnya data.
Okey, kat sini untuk lab 3 ni kita ada 9 bacaan, di mana 1 BS, 7 YS dan 1 FS. Okey, kat sini kita akan kira dia punya rest and fill. Okey, untuk pengiraan dia adalah bacaan pertama akan ditolakkan dengan bacaan kedua. Jika jawapannya negatif, kita akan tulis dia di fill. Kalau jawapan dia positif, kita akan tulis dia di rise. Okay, so kita akan lakukan pengiraan tu satu. Bacaan pertama tolak bacaan kedua tolak bacaan ketiga, sehinggalah akhir bacaan. Okay, so seterusnya kita akan pergi dekat cara pengiraan RL. Okay, cara pengiraan RL ni adalah nombor yang berada di rest atau fill. Okay, contoh untuk bacaan yang pertama ni, bacaan pertama tolak bacaan kedua, kita akan dapat dia negatif. So kita akan tulis dia dekat fill. So pada RL ni kita akan, kalau fill kita akan tolak, kalau rest ni kita akan tambah. Maksudnya RL yang pertama tu kita akan tolakkan dengan fill. So contoh kat sini 1.501 akan ditolakkan dengan 0.025. Kita akan dapat jawapan 1.476. Kalau bacaan tu kita tulis dia dekat rise, so kita akan tambahkan RL, kita akan tambahkan dengan rise tu. Okay, so kita akan dapat bacaan akhir dia adalah 1.641. Okey, seterusnya bagi kita untuk memastikan apa yang kita kira tu betul, kita akan calculation check lah. Okey, formula dia adalah total BS akan ditolakkan dengan total FS, sama dengan last RL tolak dengan first RL. Contoh kat sini kita punya BS kita 1.245, kita tolakkan dengan FS iaitu 1.105. Kita akan dapat jawapan 0.140 apabila kita tolak pula yang last RL iaitu 1.641, tolakkan dengan first RL iaitu 1.501, kita akan dapat jawapan juga 0.140. Kalau jawapannya dua-dua sama tu maksudnya pengiraan kita tu betul lah. Okey, itu je. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Azman, bernama Menteri AP 210359. Hari ini saya akan membentangkan lab report 4, iaitu Calculation of Collimination. Dalam ukur tanah, ketinggian koliminasi ini merujuk kepada jarak mendekat antara garis penglihatan melalui teleskop, alat peralatan seperti aras dan titik rujukan yang dikenali sebagai penanda aras atau garis aras. Untuk mengira ketinggian penyelarasan, anda perlu mengetahui ketinggian penanda aras dan bancaan pada kaki tangan meratakan pada tempat yang menarik. Ketinggian penyelarasan ialah parameter penting dalam tinjauan meratakan kerana ia membantu menentukan perbezaan ketinggian antara pelbagai titik di atas tanah. Untuk data task 1, formula yang kita gunakan adalah backside tolak dengan FS equal to last reduced level tolak dengan first reduced level. Height of collimination hash of C equal to reduced level RL tambah dengan backside. Reduced level RL equal to height of collimination hash of C tolak dengan foreside. Reduced level RL next RL equal to hash tolak IS ataupun FS. Data yang kita ambil adalah total 6.45 dengan bacaan akhir untuk RL adalah 0.405. Untuk task 2, kami mendapat 1.245 untuk backside dan ada 5 rise dengan reduce level yang terakhir adalah 2.475. Formula untuk task 2 adalah backside BS itu tolak dengan foreside. Untuk bahagian lab 5 pula adalah connection, height of spot, height and the formation. Dalam segi pengiraan untuk lab tersebut,
Untuk pengiraan height of instrument, kami telah mengambil jumlah pengiraan spot height yang ditolakkan oleh formation. Seterusnya, untuk pengiraan produk pula, kami telah mengambil jumlah height of instrument yang didarabkan bersama jumlah number of square. Jumlah formation telah diberi iaitu 1.050. Jumlah bagi spot height bagi setiap ground beam bermula daripada A hingga I telah didapati melalui data task 2. Untuk pengiraan volume pula, kami telah mendarabkan 10 yang didarabkan dengan 10 serta didarabkan jumlah produk yang dibahagikan dengan 4. Sekian, terima kasih.